Di luar negara, Parlimen China telah meluluskan rang Undang-Undang Keselamatan Negara bagi Hong Kong yang mencetuskan bantahan. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Kehidupan yang kita ketahui selama ini tiba-tiba berubah. Barulah kita sedari perkara yang dianggap remeh sebenarnya amat penting dan berharga. Kita lihat betapa jelas jerih payah dan kasih sayang ibu yang tiada batasan. Menimba ilmu tidak mengira tempat atau usia. Tawarakan yang amat kita rindui. Kepribadian bukan terletak pada pakaian semata. Keluarga yang saling membantu dan menyayangi. Menjaga kesucian jiwa dan diri di kala kesyahduan. Kita sadar apa yang diidamkan sebenarnya sudah lama berada di depan mata. Walau apapun yang dihadapi, keikhlasan, ketabahan, dan kesyukuran. Dalam menyambut hari mulia ini dengan kelainan, kami ucapkan kepada semua, Selamat Hari Raya. Terima kasih Singapura atas pencalonan Wira di balik tabir anda. Masanya sudah tiba untuk anda buat pilihan. Layari sginvisibleheroes.com dan pilihlah Wira yang anda fikir wajar untuk menerima peks hadiah istimewa. Raikanlah wira-wira kita yang telah berjuang untuk Singapura. Undi Wira di balik tabir kegemaran anda sekarang. Selamat bertemu kembali. Dalam satu semangat gotong royong sektor madrasah tempatan, 3 buah madrasah tampil untuk membantu persiapan Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah MWTI yang akan menduduki peperiksaan tamat sekolah rendah PSLE pertamanya sejak 2016. Antara tahun 2017 hingga 2019, ia tiada kohort PSLE kerana tidak memenuhi kriteria Kementerian Pendidikan dan hanya mula mengambil kohort darjah 1 pada 2015. Muiz hari ini menyatakan ia sudah pun menjalankan kolaborasi dengan madrasah-madrasah lain untuk berkongsi tentang trend-trend PSLE dan amalan terbaik yang boleh dicontohi para guru MWTI. Madrasah Al-Sagaf misalnya akan menyediakan sokongan IT, sementara Madrasah Irsyad Zuhri berkongsi sumber PSLE dan memberikan ceramah motivasi bagi para pelajar MWTI. Madrasah Al-Ma'rif pula menawarkan sesi konsultasi kepada kaki tangan MWTI untuk membimbing mereka tentang keperluan logistik dan prasarana PSLE. Sementara itu, Muiz serta pihak madrasah memberi jaminan bahawa persiapan peperiksaan bagi pelajar PSLE secara keseluruhannya sudah dipertingkat dan tidak terhenti.
Ini setelah madrasah-madrasah terpaksa melalui pelbagai gangguan dan perubahan akademik ekoran COVID-19. Antara persiapan tersebut termasuklah tetap meneruskan dengan pembelajaran di rumah HBL bagi murid-murid darjah 6 sepanjang cuti sekolah ini. ComfortDelGro Taxi akan mengurangkan separuh sewa taksi bagi bulan Jun. Jumlah sewa taksi ComfortDelGro yang akan dikurangkan antara $45 hingga $86 bergantung kepada jenis, model dan usia sesebuah taksi. Langkah itu dijangka terus menjejas pendapatan syarikat tersebut. ComfortDelGro turut menarik perhatian. Permintaan taksi dijangka tidak akan kembali seperti biasa dalam masa terdekat. Bagi menambah sumber pendapatan para pemandu taksi, ComfortDelGro merancang untuk meningkatkan usaha bagi menjamin tugas khidmat penghantaran untuk para pemandu taksi. Ia akan dilakukannya menerusi wadah khidmat penghantaran Comfort Delivery dan wadah-wadah serupa. Sejauh ini, ComfortDelGro Taxi telah bekerjasama dengan hampir 50 cawangan F&B untuk menawarkan pilihan tugas kiriman kepada para pemandu taksinya. 400 pemandu taksi ComfortDelGro juga telah dikerahkan ke pekerjaan alternatif. Kerja keras Korea Selatan untuk membendung penularan COVID-19 mengalami kegenjutan. Jumlah kes baru di negara itu hari ini sebanyak 79 adalah yang tertinggi dalam satu hari sejak hampir 2 bulan lalu. Kebanyakan kes baru itu dikaitkan dengan sebuah kemudahan logistik firma e-dagang Kupang di Bandar Bocheon di barat ibu kota Seoul. Ia bermula daripada seorang pekerja yang kemudian menjangkiti rakan-rakan sekerja serta beberapa kenalan lain dan anggota keluarganya. Pihak berkuasa berkata kira-kira 4,000 orang yang dikaitkan dengan kes itu telah dan sedang menjalani ujian COVID-19. Syarikat tersebut pula telah menutup sementara kemudahan tersebut. Di Amerika Syarikat, jumlah kematian pesakit COVID-19 sudah melepasi 100,000 orang iaitu dalam tempoh kurang 4 bulan selepas kematian pertamanya. Jumlah itu jauh lebih tinggi daripada angka kematian di negara-negara lain. Ia menyamai bilangan kematian pesakit semasa pandemik demam selsema tahun 1968. Sungguh pun begitu, secara keseluruhannya jumlah kematian dan kes jangkitan baru COVID-19 di Amerika Syarikat semakin berkurangan. Parlimen China siang tadi meluluskan rang undang-undang keselamatan negara bagi Hong Kong yang telah mencetuskan bantahan ganas di wilayah khasnya itu. Kongres Kebangsaan Rakyat China yang mempunyai lebih 2,800 perwakilan mengundi menyokong saranan untuk menggubal undang-undang itu. Ia akan menghukum sesiapa yang terlibat dalam tindakan pemisahan, subversif, pengganasan serta perbuatan lain yang membahayakan keselamatan negara. Hanya seorang perwakilan menentang usul itu manakala 6 yang lain berkecuali. Para penentang rang tersebut di Hong Kong bimbang ia akan menghakis otonomi wilayah itu di bawah formula pentadbiran satu negara dua sistem selepas ia dipulangkan Britain kepada China dalam tahun 1997. Bagaimanapun, Beijing dan pemerintah Hong Kong sendiri menegaskan undang-undang itu kelak tidak akan mengancam otonomi serta kebebasan wilayah tersebut. Perincian undang-undang itu akan digubal dalam masa beberapa minggu ini dan dijangka dikuatkuasakan menjelang September nanti. Ia antara lain akan membolehkan agensi-agensi keselamatan China menubuhkan cawangan di Hong Kong. Selain sebahagian penduduk Hong Kong sendiri, beberapa negara serta pihak luar seperti Amerika Syarikat, Britain dan Kesatuan Eropah bimbang tentang kesan pelaksanaan undang-undang itu terhadap kebebasan Hong Kong. Bahkan Amerika telah memansuhkan taraf dagangan istimewa yang diberikannya kepada Hong Kong. Washington berpendapat Hong Kong tidak lagi menikmati tahap otonomi yang tinggi daripada China. Bayaran pertama sebanyak $3,000 menerusi SARS telah diagihkan kepada 100,000 individu bekerja sendiri semalam. Dan terus juga bersama berita untuk mengikuti kisah dua gelandangan menyambut Aidilfitri di tengah-tengah COVID-19.